Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat buku surat 130. Ambil pada perkataan dan wajib atas yang memungut. Masih lagi di bawah tajuk hukum memungut binatang dan yang lain-lainnya. Dan wajib atas yang memungut. Yang memungut binatang tadi ke, yang memungut harta yang tercicir, termasuk wang ringgit ke, wajib ya. Dan wajib atas yang memungut upah ta'rifnya. Menerima upah. Dia mengumumkan benda yang hilang tadi. Tengok dalam Islam, dia menghargai usaha yang dibuat oleh orang yang memungut. Kena beri upah dia. Dalam berarti kata, bukanlah kerja tu percuma sahaja. Itu dia kata wajib atas yang memungut upah ta'rifnya. Ada upah dia. Dia mengumumkan tu. Sebab apa? Nak mengelakkan daripada benda yang tidak dipungut tadi, binatang yang tidak dipungut tadi terlepas kepada tangan mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Jika ia qasad, ada niat hendak memiliki akan dia, dan jika ada ia kemudian, maknanya selepas daripada pungutnya tadi,
niat dia hendak memeliharakan akan dia ataupun itlakkan dia sekalipun, mana kena beri upah. Itu sebabnya dia bicarakan dahulu dalam bab upah mengupah. Kalau kita minta orang mengupah buat kerja-kerja di kebun kita, paling afdal sebelum kering peluhnya kita dah beri upah dia. Itu yang paling afdal. Ini kadang-kadang sampai setahun orang tu pun tak ingat berapa upahnya dulu kau bersihkan kebun saya dulu. Bila tu? Setahun lepas. Entahlah, tak ingat dah. Sampai orang yang mengambil upah kata, aku pun tak ingat dah berapa yang janji dulu. Sebab dah terlalu lama. Kadang-kadang berlaku seumpama itu bila ditanya macam mana upahnya. Nantilah dulu, aku belum ada duit lagi. Nanti punya nanti, 2-3 kali orang tu minta, tunggulah dulu. Engkau ni tak sabar-sabarlah. Akhirnya nak marah orang tu. Engkau ni tak sabar-sabarlah. Akhirnya malas dah orang tu. Malas nak menuntut upah. Kerana apa? Dah macam nak marah dia. Engkau ni tak sabar-sabarlah. Besok ada duit aku berilah. Tengok. Kesian tuan-tuan. Baik. Dan jika tiada ia memiliki akan dia sekalipun, wajib juga beri upah. Kerana apa? Wajib mewar-warkan atasnya. Sebab hukum mewar-warkan barang yang dia jumpa, yang dia pungut, wajib. Itu maknanya kena berilah upah. Sebab dalam Islam tak salah seseorang itu menerima upah. Yang salahnya tak ada kerja pun, klaim sekian-sekian upah. Tak buat kerja pun, tapi seolah-olah dia mengaku buat kerja. Itu yang banyak berlaku zaman mutaakhirin ini. Klaim sana, klaim sini. Waliyadzubillah. Tapi kalau buat kerja betul, tak ada masalah. Baik. Dan jika tiada qasad hendak memiliki, tiada niat hendak memiliki, seperti dipungutnya harta yang tercicir tadi, binatang yang berkeliaran tadi, semata-mata hendak memeliharakan akan dia atau itlaq, dan tiada ia berniat untuk memiliki ataupun ikhtisas, ada kepentingan-kepentingan tertentu, tiada pun, maka dia kata upah ta'rifnya, upah dia mengumumkan benda yang dia jumpa, benda yang dia pungut, kena ambil atas baitul mal, wang baitul mal. Maknanya boleh tak guna baitul mal? Boleh. Rumah harta, baitul mal itu rumah harta, iaitu harta yang dikumpulkan yang tiada tuan punya milik. Itu dia kata baitul mal. Harta yang tidak dituntut oleh si pemilik, maka kena masuk dalam baitul mal, rumah harta. Kumpulkan di situ dan boleh digunakan, dimanfaatkan. Yang tak boleh masuk kocek sendiri. Itu je. Maka hukum kata
Boleh ambil untuk bayaran upah orang yang memungut barang tadi, walaupun dia tidak ada niat hendak memiliki, tetapi oleh kerana dia telah mewar-warkan. Penat juga mewar-warkan, sebab dulu kita dah belajar seminggu, mula sehari, 3 hari, 7 hari, seminggu, sampai setahun. Penat mewar-warkan. Boleh diambil upah, beri upah. Sama ada diambil daripada harta Baitul Mal atau atas si maliknya, tuan punya tadi. Tiba-tiba ada yang menuntut, benda yang tercicir itu adalah hak saya, kata tuan yang memilik lembu kerbau ataupun wang ringgit ataupun apa saja tadi, itu adalah hak saya. Oleh itu kena minta, kena minta pada dia, engkau kena keluarkan sedikit sebagai upah kepada orang yang mewawarkan tadi, orang yang memungut harta engkau tadi. Nasib baiklah dia adalah orang yang tangan amanah. Dia tak ambil, bahkan dia tidak ada niat pun untuk memiliki, dia tolong simpan aja. Lama-kelamaan rupanya ada si pemilik harta tersebut dan dah diserahkan. Oleh itu wajib si pemilik harta tadi, engkau kena beri upah pada sebulan. Islam kata, tuan-tuan, dalam erti menghargai penat lelah dia, pengorbanan dia. Nasib baiklah dia ni orang yang amanah, dia tidak songkelapkan duit tu. Kalau orang tak amanah, dia kata ini hak aku yang jumpa, seolah-olah dia kata ini rezeki aku. Bukan senang, dia kata. Itu orang yang berfikiran singkat. Orang yang beriman, maka dia jujur, dia amanah. Baik. Dan apabila sudah ditarifkan dia, mana sudah diumumkan, dah diumumkan, maka tiada jadi miliknya. Tak adalah jadi milik dia sebab dia dah umumkan. Melainkan dengan lafaz seperti katanya tamallaktu, yang ini aku memilik akan dia. Kalau dia ada berkata umpama macam itu, maka barulah jadi milik dia. Tetapi kalau dia tidak berkata seumpama itu, maka tidak dinamakan milik kepada dia. Maka jika sudah memiliki akan dia, dia dah ambil dah, dia dah ambil benda yang dia jumpa tadi sebagai hak milik dia dengan keizinan qadhi, bukan keizinan diri dia. Dia dah minta dia dah minta kepada pihak berkenaan dan diizinkan dia memiliki barang tersebut. Selepas dia memiliki itu, nyata tuan empunya. Tengok. Lepas dia ambil lembu kerbau ni tadi, ataupun barang yang dia pungut tadi, ataupun duit yang dia jumpa tadi, tiba-tiba nyata tuan empunya, dan tuan empunya ini tiada reda dengan mengambil gantinya. Dia kata, aku tak reda engkau bayar harga lembu ni sekian-sekian, engkau bayar harga kerbau ni sekian-sekian, engkau bayar harga barang ni sekian-sekian. Aku tak nak, aku nak barang tu juga. Siapa kata? Apabila dah nyata tuan empunya, maka fiqh kata wajib ia kembalikan
dengan ziyadah yang berhubung. Apa maksud dia? Wajib dia kembalikan. Sebab tuan empunya tidak redha dan dia tidak mau dibayar ganti rugi, maka kembalikanlah barang tu balik. Dan dengan ziyadah yang berhubung. Apa makna ziyadah? Katakanlah duit yang dia si Polan ini jumpa, tiba-tiba dia simpan di dalam bank. Bila simpan di dalam bank, adalah dia punya pertambahan simpanan. Kalau 1,000 dia simpan tadi, dalam tempoh beberapa tempoh yang berkenaan duit tu dah beranak dah ada 1,000 lebih, maka yang lebih itu pun kena kembalikan. Atau lembu kerbau yang dia jumpa tadi tiba-tiba beranak lembu kerbau tadi, maka anaknya pun kena kembalikan. Itu yang dikatakan tadi, wajib ia kembalikan dengan ziyadahnya yang berhubung. Maknanya kalau lembu kerbau tadi beranak, dengan anak-anaknya sekali dikembalikan. Jangan dikata engkau ambil ibu dia, anak ni aku punya. Tak. Fiqh kata wajib engkau kembalikan, sebab tuan yang empunya tak mau diganti rugi. Dia hendakkan barang tu juga. Kena faham tu. Demikian lagi ziyadahnya yang bercerai. Jika nyata ia dan jadi ia dahulu daripada memilik kerana mengikut bagi luqtah. Walaupun dia kata barang ni adalah luqtah yang aku jumpa, dahulu aku dah memiliki dah, seolah aku dah qasad dah, aku ndak banda barang ni. Namun demikian wajib juga dikembalikan dengan imbuh kurangnya kerana aib yang datang ia kemudian daripada memiliki akan dia. Maknanya katakanlah barang yang dia jumpa tadi, walaupun dia ada qasad untuk memiliki, tetapi tuan yang empunya dah mengaku ini adalah hak dia, wajib dikembalikan dengan imbuh, dengan pertambahan kalau berlakulah kekurangan kepada barang ni tadi. Contoh, katakanlah lembu kerbau yang dia jumpa ni tadi, tiba-tiba masa nak dipulangkan, lembu kerbau ni dalam keadaan berlaku kecacatan, atau barang yang dia jumpa tadi dah berlaku kekurangan. Mana dia kata wajib dikembalikan dengan imbuh, maknanya kena tambah kalau yang kurang. Kalau contoh, beras yang dijumpa tadi sepatutnya elok satu kampit penuh, tiba-tiba dia nak kembalikan, inilah beras yang aku jumpa dulu, tinggal setengah beg aja. Sebab apa tinggal setengah? Hukum fiqh kata wajib dikembalikan dengan imbuh, kena tambah kekurangan tadi. Sebab apa? Kerana aib yang datang ia kemudian daripada memiliki akan dia. Maknanya berlakunya keaiban, berlakunya kekurangan selepas si Fulan tadi memiliki barang tersebut. Sedangkan sebelum itu tidak berlaku keaiban. Selepas dia memiliki, dia simpan benda tu, berlaku keaiban, maka hendaklah diganti kekurangan tadi. Umpamanya kalau duit ni tadi
1,000, tiba-tiba tinggal 900. Tak boleh. Kena cukup 1,000 juga. Itu maksud dia. Baik. Maka jika binasa luqtah, jika binasa barang yang tercicir tadi, yang dia jumpa tadi, binasa. Kemudian daripada sudah memiliki akan dia, selepas dia memiliki, berlakunya kerosakan. Umpamanya lembu kerbau tadi tempang kaki dia, cacat, buta mata dia, atau barang-barang yang lain tadi dah rosak selepas dimiliki oleh orang yang jumpa barang tadi. Itu dia katakan kemudian daripada sudah memiliki akan dia, selepas dia memiliki akan dia, wajib digantikan seumpamanya. Tengok. Maka fiqh kata wajib engkau ganti. Jangan kau beri alasan. Jangan kau beri alasan benda ni sudah berkurangan. Maka fiqh kata wajib engkau ganti. Kalau binasa, binasa disebabkan berada di tangan kau. Contohnya katakanlah barang yang dia jumpa tadi dibiarkan di tempat yang tak sepatutnya, tiba-tiba diambil oleh pencuri, ataupun duit yang dia jumpa tadi dia simpan bukan pada tempat yang selamat, tiba-tiba hilang duit itu. Itu yang dia kata wajib dia ganti. Kerana apa? Sebab benda itu berlaku di dalam ataupun berada di dalam tangan dia. Jangan main-main tuan-tuan. Itu sebabnya orang yang jumpa harta luqtah ini, pertama orang itu adalah tangan amanah. Dalam arti kata kena jaga. Walaupun hak orang, jaga sebab engkau yang pungut tadi. Jaga elok-elok keselamatan dia. Itu maksud dia. Oleh itu wajib digantikan seumpamanya. Jika ada ia misli, kalau ada barang tu sama. Umpamanya kalau apa barang yang dijumpa tadi, kalau ada sama, ganti benda yang sama juga. Kalau tidak ada, nilaikan harganya. Jika adalah ia mutaqawwim, benda itu bernilai daripada waktu memiliki akan dia. Katakanlah dia jumpa emas tadi, tiba-tiba emas tu tadi dah rosak, ataupun barang yang dia jumpa tadi dah rosak, maka kena ganti barang yang seumpama, sama dengan dia. Kalau tak ada, buatlah nilaian harga. Lebih-lebih lagi kalau barang yang dia jumpa itu adalah barang yang bernilai. Tengok tuan-tuan, dalam arti kata harta luqtah, harta yang dijumpai termasuk wang ringgit, jangan terlalu mudah kita mendakwa itu hak kita. Bukan. Itu maksud dia. Baik. Dan jika mendakwa akan dia oleh seseorang, lepas diumumkan tu, adalah orang mendakwa, mengaku yang itu adalah hak dia. Duit yang tuan jumpa tu adalah duit saya. Kerbau lembu yang tuan-tuan ambil tu adalah hak saya. Contoh dia mendakwa macam tu. Padahal tiada disifatkan akan dia. Dia mengaku hak dia, tetapi bila ditanya
bagaimana sebenarnya duit kau tu? Berapa sebenarnya duit kau yang hilang? Dia tak boleh jelaskan. Sedangkan duit yang dijumpa ni contohnya RM100, tetapi dia kata duit yang dia hilang tu RM90. Kan berbeza. Maknanya orang yang mengaku tadi dia tak boleh nak gambarkan, nak terangkan sifat benda yang hilang tadi. Ataupun lembu kerbau tadi, dia kata itu adalah hak saya. Bila tanya apa buktinya hak engkau, lembu tu begini-begini, dia tak boleh nak terangkan. Dia kata lembu saya tu ialah jantan berwarna hitam, sedangkan lembu yang dia ambil itu lembu betina berwarna merah. Kan bercanggah. Baik. Kemudian tiada saksi, tak ada saksi pun, tapi dia mengaku itu hak dia. Maka fiqh kata tiada harus diberikan kepadanya orang yang mendakwa tadi, yang mengaku tadi itu hak dia. Fiqh kata tak boleh nak diberi, tak boleh nak diserahkan walaupun dia mengaku. Tetapi bila minta bukti, apa buktinya? Yang ini hak engkau, dia tak boleh nak jelaskan sifat barang tadi, sifat binatang tadi. Kemudian saksi pun tak ada. Tengok. Dalam erti kata, tuan-tuan, tidak semudah itu kita nak menyerahkan harta luqtah tadi kepada orang yang mendakwa, yang mengaku itu hak dia. Tengok, tuan-tuan, cantiknya ajaran Islam. Dalam erti kata, jangan mudah terpedaya dengan pengakuan seseorang. Itu yang kita zaman mutaakhir ini banyak orang mendakwa dia adalah wakil ejen, dia adalah begini, menyebabkan kadang-kadang orang mudah terpedaya. Dia adalah wakil kepada pihak begini, kalau ndak kan kena bayar begini. Jangan mudah terpedaya. Islam pun kata macam tu. Oleh itu tiada harus diberikan dia kepadanya selama tiada ia ketahui akan bahawasanya luqtah itu baginya. Selama bila? Selama dia tidak boleh menjelaskan barang yang dijumpai tadi, membuktikan itu adalah hak dia. Selama dia tak boleh memperjelaskan, jangan beri. Walaupun dia kata itu hak saya, pulangkan. Kita tanya, apa buktinya ini hak awak? Tolong terangkan apa bukti hak awak. Dan awak bawa saksi kalau betul ini hak awak. Dia tak boleh. Bila dia lemah nak mendatangkan saksi, dia lemah untuk memperjelaskan kebenaran tuntutan dia, maka fiqh kata jangan beri. Walaupun dia kata kalau kau tak beri, aku tumbuk kau kan. Biarlah. Ingat penumbuk dia je kuat. Penumbuk kita kuat juga. Contoh. Kita lawan dia. Kalau dia kata, kau tak beri aku tumbuk kau. Cakap dengan dia. Ingat penumbuk kau je kuat. Kau tak tahu penumbuk aku. Biar dia gerul sikit. Tengok tuan-tuan. Sebab orang mudah mendakwa. Tengok. Baik. Apa lagi dia kata? Dan jika disifatkan dia, dia boleh perjelaskan begini. Dan dizankan sebenarnya sangkaan itu, harus dia berikan kepadanya. Baik, boleh diberikan kepadanya. Dan tiada wajib berinya kerana itu sebagai mudda'a. Maknanya dia beri itu bukan kerana dia mendakwa, tetapi dia boleh sifatkan. Dia kata duit saya tu RM100.
Lepas tu dia boleh tak kata dekat duit tu ada tulis nombor telefon saya. Tengok-tengok memang betul. Kadang-kadang orang pada duit tu ditulisnya ada orang kata apa, nama-nama singkatan. Ada tak tertulis dekat duit tu begini-begini. Tengok-tengok memang ada. Mana zon tu berat mengatakan itu hak dia. Tak ada masalah lah. Baik. Dan tiada wajib berinya kerana mendakwanya itu, maka berhajat kepada saksi. Lalu tohmah dia, berprasangka akan dia dengan ihtimal mendengar ia bagi sifatnya daripada umpama miliknya. Sebab dia boleh memperjelaskan. Tak apalah. Tapi kalau kau menipu, Allah Maha mengetahui. Itu aja tuan-tuan. Kalau betul, silakan, ini hak engkau. Tapi kalau engkau menipu, Allah Maha melihat penyaksian engkau. Malaikat ada menyaksikan. Kalau engkau makan, engkau ambil, bermakna engkau memperolehi secara yang haram. Itu aja tuan-tuan. Tapi orang tak kisah dah. Yang penting dia dapat. Itu sebabnya zaman mutaakhirin ini sanggup berbohong, sanggup menjadi saksi pendusta. Betul kau nampak? Betul. Kau tunggulah balasan Allah saksi-saksi pendusta ni. Allahu Akbar. Baik. Maka jika diberikan akan luqtah itu bagi seseorang dengan sifat dia dan mendiri yang lain akan saksi dengan bahawasanya luqtah itu adalah milik dia, dia hiwalahkan kepadanya kerana saksi itu mewajibkan dirinya. Dia bawa saksi seolah-olah nak membenarkan pengakuan dia, bawa saksi, tetapi bersalahan sifat. Dia bawa saksi, memang betul dia ni ada hilang duit. Tiba-tiba tanya, berapa? RM90. Sedangkan duit yang dijumpa RM100. Itu yang dikatakan bersalahan sifat. Bersalahan sifat. Maka jika sudah binasa luqtah itu pada orang yang diberikan dengan sifat itu, maka harus bagi yang mempunyai saksi itu mendamankan orang yang memungutnya. Maknanya ganti. Maknanya orang yang jumpa tadi, dia dah serahkan kepada seseorang yang mendakwa begini. Maka dia pun serahkanlah. Sebab orang tu dah mendakwa, dia bawa saksi, dia kata memang betul hak dia. Baik. Tiba-tiba bersalahan. Tak sama apa yang dia perkatakan. Benda tu dah beri dah pada orang tu. Maka saksi tadi, tengok. Saksi tadi yang kau menjadi saksi mengatakan memang betul hak si fulan, tetapi sebenarnya salah, maka saksi itu kena beri, kena ganti kepada orang yang memungut tadi. Kau kena cari ataupun kau kena bayar supaya orang yang memungut benda tadi dapat diberikan kepada hak yang empunya. Itu sebabnya tuan-tuan, saksi memainkan peranan yang penting. Itu sebabnya saksi ini adalah di antara penentu untuk kita mendakwa seseorang.
Katakanlah kita nak tuduh seseorang itu berkhaluat, maka kena datangkan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Maka kena tanya saksi, betul tak ketika itu engkau berada di tempat ini? Pukul berapa? Engkau nampak ke tidak? Maka dua-dua saksi ini mesti dalam pengakuan yang sama. Kalau bercanggah, tak boleh pakai. Tengok tuan-tuan. Kalau seorang kata, saya datang berada pukul 9 malam. Seorang kata, pukul 9, 5 minit. Beza 5 minit aja. Tak boleh pakai pengakuan saksi. Tengok tuan-tuan. Itu sebabnya selalu saya cakap, kalau dalam bab akad nikah, saksi itu kena jelas. Saksi itu jangan buta, saksi itu jangan peka, saksi itu jangan bisu. Mestilah salimun, sejahtera anggota dia. Itu sebabnya juru nikah jangan bertanya kepada orang ramai. Bila dia dah ijab kabul, tanya kepada saksi. Bagaimana saksi? Sah tak? Sah. Saksi kata sah saja, khalas, cukup. Saksi memainkan peranan. Orang lain dengar tak dengar, lantak dia. Itu saksi kena duduk dekat. Kena duduk dekat pengantin lelaki itu. Aku terima nikahnya sepolan bin sepolan dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Kata pengantin lelaki. Juru nikah bertanya, sah? Dia kata, sah. Cukup. Yang penting dia kata, aku terima nikahnya. Qabil tu nikah. Perkataan tu dia dengar. Jadi maknanya, saksi itu penting. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak menikah semula besok, bawa saksi yang paling mudah. Kalau payah-payah, ajak saya. Tuan-tuan pula habis sebut, saya kata, sah. Senangnya ustaz. Memang senang. Apa kita nak susah-susah? Bila dia kata aku terima nikahnya sepolan bin sepolan dengan mas kahwinnya RM80 hutang, walaupun hutang sah. Tapi kesian bakal pak mentua. Ini bukan menantu ni, hantu ni katanya. RM80 pun hutang kata. Saksi tak kisah, saksi mengesahkan aja. Tengok tuan-tuan, saksi memainkan peranan baik. Dan orang yang telah diberikan dia dan tetap dhamannya jamin gantinya itu atas kerana binasa ia pada tangan. Kena gantilah, jangan main-main. Baik. Dan tiada halal, ini penting tuan-tuan. Dan tiada halal luqtah harta yang dipungut, haramun Makkah di tanah haram. Tengok, orang pergi umrah, orang pergi haji, kalau jumpa sesuatu di tanah haram, haram kita ambil. Itu sebabnya kalau kita nak balik, periksa dahulu sampai kepada tapak kasut, tapak selipar tu, jangan ada batu-batu di tanah haram melekat dekat selipar kita. Ada tuan-tuan, diambil di padang Arafah sebab dia kata nampak pelik sedikit, dah sampai ke Malaysia ni, wajib dia pulangkan. Mau tak mahu, terpaksa pulangkan ketika ada jemaah pergi umrah. So dia kata, dan tiada halal luqtah harta yang dijumpai di haram Makkah di tanah haram, melainkan kerana memeliharakan akan dia jual. Dan tiada halal memiliki akan dia. Tak boleh. Itu sebabnya burung-burung merpati di tanah haram Mekah, di Madinah, tak boleh. Jangan kita kata banyaknya burung
kita tangkap, kita sembelih, kita nak makan. Tak boleh, bukan hak kita. Bahkan kalau kita burung tu tengah makan, tiba-tiba kita sergah dia, maka bertempiran dari burung tu, tiba-tiba dia langgarnya tiang lampu ke, dia langgarnya bangunan, jatuh burung tu, mati burung, kena dam kita. Kena dam kita sebab dia termasuk dalam kategori membunuh. Itu sebabnya hati-hati. Jangan nampak burung tu dia pergi kejar. Bila kejar burung tu pun lari. Lari, dia langgar tiang lampu ke, dia langgar bangunan, jatuh burung tu, mati burung tu, kena dam tuan-tuan. Maka diistilah membunuh di tanah haram. Hati-hati. Dan tiada halal memiliki akan dia. Dan jika kemudian selepas daripada beberapa tahun sekalipun dan wajib ditarifkan, dia beritahukan dia kerana memeliharakan akan dia. Tengok. Walaupun dah berapa lama, dah 10 tahun. Dah 10 tahun batu di tanah haram disimpan, wajib dikembalikan. Waliyazubillah. Ataupun dah berapa lama, dah diberitahu dia memeliharakan, wajib. Ditarifkan akan dia selama-lamanya, maka lazim ia bermukim bagi kerana mewawarkan dia. Oleh itu lazim, mau tak mau terpaksa dia war-warkan. Oleh itu tuan-tuan, kalau kita pergi haji, kita pergi umrah, memang pelbagai dugaan, pelbagai cabaran. Jumpa duit, kita bawa balik, boleh ke? Bukan hak kita. Kita jumpa batu permata, boleh tak kita bawa balik? Tak boleh, bukan hak kita, kena kembalikan. Kalau kita tidak rasa amanah, jangan kita ambil. Tetapi kalau kita rasa amanah, maka kita berilah kepada mutawif kita, ataupun kita beri kepada siapa yang bertanggungjawab membawa jemaah tadi. Kita beri pada dia. Jangan, boleh tak bawa balik, nak buat kenang-kenangan, tak boleh. Ingat tuan-tuan. Atau diberikan kepada qadi amin, qadi yang amanah. Maka jika hendak musafir, bila maknanya dia nak balik, berikan kepada siapa yang bertanggungjawab, mutawif kita lah, ataupun kepada pihak yang berwajib. Jangan kita nak bawa juga. Dan jika tiada qadi yang boleh dipercayai, adapun pihak qadi itu maknanya pemerintah, orang yang bertanggungjawab, tapi tak boleh dipercayai, maka tinggalkan kepada orang yang amanah. Nak serahkan kepada mutawif pun mutawif tak boleh harap juga. Oleh itu tinggalkanlah. Katakanlah, oh, saudara ni duduk bermukim di Mekah ya, ni saya minta tolong, kembalikan benda ni. Sampai macam tu tuan-tuan. Maknanya benda luqtah, harta yang kita jumpa di tanah haram, disebut itu haram Makkah, tak boleh kita miliki. Berlaku tuan-tuan. Ada hamba Allah tu, dia kata, Ustaz, saya bawa batu ni, kata ambil di mana? Di Padang Arafah. Allah. Saya kata, dah sampai di Malaysia dah, baru dia cerita, tak boleh, kita kena kembalikan. Nak kembalikan macam mana? Kirimlah kepada orang yang pergi umrah. Mau tak mau kirim. Sebab hukum kata tak boleh. Walaupun beberapa tahun disimpan benda tu, dia pelihara benda tu,
bukan hak kita. Wallahu a'lam. Habis. Kita ambil sedikit aja lagi. Untuk kita tahu sedikit. Ini Kitabul Laqit. Dia beza sikit aja. Dengan sebelum Kitabul Luqtah. Ini Laqit, beza baris saja. Ini kitab pada menyatakan hukum memungut kanak-kanak yang tercampak. Allah. Pedih kan. Bukan campak pada kereta. Bukan tercampak daripada motor. Ini memungut kanak-kanak, dalam istilah sekarang, kanak-kanak gelandangan. Kanak-kanak yang terbiar, yang tidak ada mak bapak, berkeliaran sana sini. Boleh tak pungut? Hukum kata, tengok. Bermula memungut akan dia kanak-kanak yang tercampak, yang terbiar tadi, fardu kifayah. Jika diketahui akan dia lebih seorang. Maknanya yang tahu, ramai yang tahu kanak-kanak ni tak ada mak bapak dia, terbiar keadaan dia. Dan jika tiada, dia seorang aja tahu, maka menjadi fardu ain, wajib dia pungut. Maknanya boleh dipungut. Kalau ramai yang tahu, fardu kifayah. Orang selalu bila sebut fardu kifayah, engkau buatlah, aku tak payah, dia kata. Orang tu buat, aku tak payah. Sebab fardu kifayah. Tengok tuan-tuan. Nak cerita kanak-kanak gelandangan ni tuan-tuan, Allah. Pengalaman saya semasa bertugas dahulu. Pergi, ada sekolah untuk anak-anak gelandangan di Kuala Lumpur sana. Mereka ini tak tahu siapa bapa dia. Itu sebabnya mereka tidak ada surat pendaftaran kelahiran. Ya Allah. Siang mereka bersekolah. Engkau datanglah sekolah asalkan kau hendak belajar. Datanglah dengan pakaian apa pun. Tak semesti dengan uniform sekolah. Yang penting kau datang sekolah. Itu sebabnya guru-guru yang mengajar di sekolah gelandangan ni tuan-tuan, malam-malam dia bukan berehat di rumah. Mereka berjalan daripada satu tempat ke satu tempat, di bawah kelongkong, di bawah jambatan, nak beritahu engkau sekolah kena. Besok kalau tak sekolah, datang ke sekolah ya. Kalau dia kata saya tak pernah daftar, tak payah. Saya tidak ada baju sekolah, tak payah. Datanglah apa yang ada. Ini tuan-tuan, saya pergi sekolah tu. Kesian tuan-tuan. Yang paling kita sedih tengok waktu makan tengah hari. Sebab mereka ni daripada pagi sampai petang duduk di sekolah tu. Belajarlah. Belajar pun bukan macam formal sangat. Kadang-kadang hari tu belajar bahasa Melayu. Belajar buat sikit bercakap begini-begini. Itu aja. Bukan ada secara formal. Waktu makan tuan-tuan, itulah seorang sepinggan. Saya perhatikan. Makan tengah hari seorang sepinggan. Mereka ramai. Mana yang kuat makan tu tuan-tuan, kesian tengok. Kita tak pernah jumpa. Dia boleh ambil dari pinggan kawannya tadi, dia kumpulkan. Kumpul, dia makan. Sebab dia tak cukup sepinggan. Maka dia ambillah nasi-nasi yang daripada pinggan-pinggan kawan dia tadi. Menitis air mata tuan-tuan tengok mereka. Lepas tu adalah kadang-kadang orang bawa makanan, bawa Kentucky tuan-tuan. Saya pergi di situ, bawa Kentucky. Kita kata makanlah nak. Tak boleh pakcik, dia kata. Adik saya kat rumah sampai sekarang belum makan. Susah tak susah. Kita tanya duduk dekat mana? Tak ada rumah, dia kata. Duduk di bawah jambatan, duduk di bawah kolong, di dalam kotak-kotak.
Mereka sekolah pagi tuan-tuan, balik aja sekolah, mereka berniaga, mereka bekerja. Bekerja di warung-warung kecil, pencuci pinggan. Dapatlah berapa ringgit saya tanya. Berapa ringgit dapat nak? Dapat RM5 Pak Cik. Tetapi RM3 ayah ambil. Ayah menterdarah dadah tuan-tuan. RM3 ayah ambil. Tinggal RM2. Itulah nak beri makan. Yang dia mak dia, itulah adik dia. Allahu Akbar. Masih sekarang, saya tak tahu. Sekarang ada lagi tak sekolah gelandangan? Dahsyat tuan-tuan. Sebahagian besar anak bangsa kita. Kita anak-anak kita, Allahu Akbar, makan mewah tuan-tuan. Mereka ya Allah. Jadi hukum kata fardu kifayah kalau ramai yang tahu, tapi kalau dia seorang aja menjadi fardu ain dia pungut. Dan wajib disaksikan atas memungutnya. Kena ada orang yang bersaksi. Engkau pungut daripada ni, anak ni. Ya. Tujuan dia apa? Kerana takut dijadikan hamba sahaya. Dan disaksikan atas harta yang ada sertanya. Kalaulah dipungut budak ni tadi, tiba-tiba ada harta dia, ada wang ringgit. Itu sebabnya perlu adanya saksi. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kalau kita rasa anak-anak kita susah, rupa-rupanya ada orang lain lagi susah. Makan sehari sekali itu yang ditanggung di sekolah berkenaan. Mereka tidak duduk asrama. Lepas sekolah mereka balik. Lepas tu bekerja. Tapi oleh kerana bapa yang durjana tidak bertanggungjawab. Yang paling sedih tuan-tuan, anak perempuan. Siapa? Yang berumur 12 tahun, 10 tahun, dia akan menggantikan maknya menjadi ibu ayam kalau dia tunggal. Kalau si ibu ni tadi dalam keadaan uzur, dia suruh anak dia ganti. Dahsyat tuan-tuan. Inilah yang berlaku masyarakat kita. Itu sebabnya syukurlah ada orang-orang tertentu, agensi-agensi tertentu yang kadang-kadang memberi makanan kepada gelandangan-gelandangan tuan-tuan. Itu yang dewasa. Yang kanak-kanak tu, saya tanya sendiri, kata tidur di mana nak? Tidur di bawah jambatan. Bila air naik, air sungai naik, lari ke tempat lain. Pergi sekolah, tidak ada faktor umur. Dalam kelas tu bercampur, kadang-kadang dah bermisai dah. Duduk dalam kelas yang sama. Yang penting, dia kata asalkan mereka boleh belajar, mau nak belajar. Sampai macam tu tuan-tuan, anak-anak orang kita. Wallahu a'lam. Cukup setakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.